Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara kita nak buat lukisan tangent ataupun lukisan template menggunakan perisian AutoCAD. Okey, sebenarnya apabila kita menggunakan perisian AutoCAD, proses kerja dia menjadi lebih mudah berbanding menggunakan kaedah konvensional. Okey, sekarang di sini soalan telah pun ditunjukkan. Okey, seperti yang ada tu. Okey, kita tengok dulu apa yang dikatakan, iaitu kita tengok pada soalannya. Okey, lukis mengikut skala penuh. Okay. Lukis mengikut skala saiz penuh. Flat pencontoh yang diberi, semua lengkok bertemu secara tangent. Kedudukan titik P seperti ditunjukkan. Okey, ini adalah titik P. Okey, yang ini dah akan dipindahkan di sini. Okey, dipindahkan di sini. Okey, dalam soalan ini saya akan menjawab di atas kertas soalan yang sama lah. Okey, berpandu pada titik P yang telah diberi di sini. Okey, kita akan mulakan dia punya proses melukis. Okey, kita tengok di sini. Okey, berpandu pada soalan ni, kita tengok betul. Okey, daripada titik P, dia ada titik yang kedua, titik yang ketiga. Inilah poin-poin penting dia yang mesti kita sentiasa alert. Okey, titik P yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga. Okey, ada 3 titik. Jarak telah pun diberikan kepada kita, dan di sini selain daripada titik-titik tersebut, ada beberapa lengkok yang tidak diberikan pusat. Contoh J65 yang tidak ditentukan di mana pusat dia. Yang kedua J40 juga tidak ditentukan berapa pusatnya. Okey, berbanding yang lain-lain, J35 walaupun tidak dinyatakan di mana dia punya pusat, tetapi kita boleh dapat berpandu pada dia sentuhan pada titik P sini. Okey, tak ada masalah. Okey, dan di sini ada satu garisan lengkung, garisan lurus yang bersudut 60 darjah. Okey, dia akan bertemu dengan bulatan jejari 65 dan akan bertemu dengan bulatan jejari 35. Okey, itu analisis kita yang pertama. Kemudian analisis yang kedua, jejari 40 akan bertemu di titik sini, titik yang atas sekali dengan jejari 40, dan tidak kita ketahui di mana titik untuk jejari 40 ni, dan dia akan bersentuh dengan bulatan yang berjejari 30 ni. Okey, so sekarang proses dia, setelah kita analisis, kita kena pasti titik-titik kita dah mula untuk memulakan kita punya aktiviti melukis. Okey, so aktiviti melukis yang pertama, okay, saya pergi nampak situ. Okey, so senang-senang nampak, kita akan rujuk sentiasa situ. Okey, saya akan mulakan dengan line. Okey, saya akan gunakan garisan binaan. Okey, garisan binaan, line, ambil sini. Okey, pastikan kita dapat pada intersection. Macam ni dia midpoint, kita tak mau. Kita nak okey, at intersection. Okey, kita klik situ, dia zoom out semula. Okey, naikkan ke atas pada jarak 115. Kita type masuk 115. Enter. Okey, dah. Okey, dapat satu garisan di hujung sini. Okey, ketinggian 115 kita dapat titik hujung sini ialah di hujung sini. Okey, kemudian titik yang sini pula. Okey, jarak sini 60, naik ke atas 30, berpandu jejari yang telah diberikan kita adalah 30. Okey, sekali lagi kita ambil line. Okey, endpoint pun boleh sebab kita dapat daripada endpoint, midpoint tak mau. Okey, endpoint daripada yang kita dah buat tadi. Okey, kita bawa ke sini. Okey, ke sebelah kanan 60. Enter. Naikkan ke atas 30. Enter. Okey, okey, sekarang kita dapat titik sini dan titik sini. Okey, inilah kita punya panduan kita yang pertama. Sekarang ni saya lukis menggunakan garisan binaan, tetapi dia tak keluar kali hijau sebab masalah di sini ialah masalah saya gunakan template yang sebelum ni, yang AutoCAD yang telah disimpan, di save oleh orang lain. Jadi saya guna dia. Jadi ada sedikit masalah yang dia tak settle di situ. Okey, saya boleh ni ubah, tak ada masalah. Saya akan jadi balik. Kita tengok pada properties dia. Okey, properties dia di sini tengok. Color ni dia tak ikut layer. Dia ikut black and white. Okey, kita boleh ubah by layer. By layer dah jadi balik lah. Okey, sikit. Sekarang ni adalah garisan binaan kita. Okey, proses yang pertama, yang paling senang kita buat di sini lah. Ini yang paling senang. Okey, kita buat circle. Kita ambil circle biasa saja. Dia tanya kita yang semua, kita akan ambil dia punya starting dia di ujung point tu.
Okey, dengan jari kita ambil R, enter. R dia dah ada 15. Okey, R15. Satu lagi R30. Lagi di sini. Okey, 30. Okey, nampak. Okey, yang ni masih patut binaan. Okey, tak apa, kita ubah, tukarkan dia jadi kesan objek. Ni dah jadi pula objek. Kesan objek. Okey, pastikan apapun kalau kata tak jawapan apa masih belum ada layer, buatlah layer. Okey, layer objek supaya kita tak terkeliru nanti. Ini tujuan itu tak terkeliru. Okey, sekarang kita dah dapat dua bulatan ni. Okey, kita tengok di sini juga ada macam slot. Okey, slot yang lebar 10 mm dan jarak kedalaman dia daripada pusat 20. Okey, saya akan buat satu garisan daripada tengah sini. Okey, saya bawa ke sini. Bawa sini dah. Okey, enter. Okey, saya akan gunakan offset. Okey, saya akan offset jarak 5. Enter. Saya akan ambil garisan ni. Okey, turun ke bawah 5. Okey, ambil ke atas sini juga 5. Oh, sorry, tak dapat. Okey, pergi ke sini 5. Enter. Okey, dah. Okey, okay, nampak. Okey, dah ada. Garisan ni dah tak pakai. Kita boleh select dan delete. Okey, tekan delete. Okey. Okey, dan lagi satu, kita akan buat dia punya slot pada jarak 20. Okey, 20. Kita tak tahu panjang ni berapa. Saya akan buat satu garisan daripada hujung sini sampai hujung sini. Okey, itu panduan yang dia bagi, jarak 20 daripada situ. Enter. Sekarang saya akan copy, saya akan move. Okey, sebab dia hanya satu saja, move saja. Enter. Saya ambil daripada sini, hujung sini, saya bawa ke kiri pada jarak 20. Enter. Okey, nampak? Dia dah pergi 20. Okey, sekarang kita punya slot dia dah ada proses trim. Okey, trim. Kita ambil select semua garisan ni. Enter. Okey, lepas tu kita akan select sini. Buang. Buang. Sini pun buang. Okey, tak kena. Buang. Sini pun buang. Okey, sini pun buang. Sini pun buang. Enter. Okey, sekarang kita dah siap slot. Okey, bulatan beserta dengan slot. Okey, sekarang garisan kita yang akan jadi garisan objek dari sini, hujung sini sampai sini. Okey, sini kita jangan buang lagi. Bulatan ni jangan buang lagi sebab kita ada percantuman lengkuk yang berjari 40 di sini. Okey, proses ni okey, yang sudah adalah proses yang kedua ni. Proses ni agak rumit sikit. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, yang pertama di sini kita akan buat jari 35. Okey, 35 saya akan buat line dulu. Di titik P. Okey, pastikan di intersection dia. Okey, end point pun boleh kalau kita dapat garisan tadi. Okey, kita balik, naikkan ke atas. Naikkan ke atas 35. 25. Dah. Okey. Okey, saya panjangkan sini sikit. Enter. Okey, nampak ini adalah jarak 35. Okey, line yang berwarna putih tu. Okey, saya akan buat satu bulatan di sini juga. Okey, endpoint situ boleh dengan radius enter 35. Okey, nampak dia bercantum memang tepat. Okey, 35 situ. Okay, sekarang proses dia ialah kita nak buat satu garisan, satu bulatan yang berjejari 65. Okey, 65 ni dia akan bersentuh dengan bulatan 35 dan bersentuh dengan garis lurus. Okey, garis lurus. So kita kena buat dululah yang garis lurus. Okay, macam mana kita nak buat garis lurus? Berpandu pada sudut yang diberi adalah 60. Okey, saya akan ambil line, ambil di ujung sana. Okey, saya akan ambil menggunakan sudut. Okey, seperti sudut yang kita tahu, sekarang ni sudut sebelah sini kosong. Sudut kalau naik ke atas, sudut kalau naik ke atas dia akan beri sudut 90. Okey, awak nampak itu sudut 90. Kalau bawa ke sini dia akan jadi sudut 180. Jadi kita nak pakai ialah 60 sebelah sini. Mana 180 tadi tambah dengan 60. Okey, sudut saya akan masukkan sudut 180 tambah 60 jadi 240. Enter. Okey, nampak garisan saya dah ada. Okey, dah ada sudah. Kita klik situ. Biar panjang tak apa. Okey, enter. Okey, sekarang kita dah dapat garisan tersebut. Okay, sekarang kita akan buat lengkung yang berjejari 65 sentuh dengan garisan ni dan sentuh dengan sini. Okey, proses ini
Bagi itu yang dikatakan bila proses menggunakan AutoCAD ni mudah. Kalau kita proses biasa, ini dianggap sebagai satu jejari yang diistilahkan sebagai JX ataupun JY. Okay, JX lah yang pertama, JX. Okay, yang ni kita dah tahu dia ada bulatan, ada jejari dia. Kita boleh gunakan circle. Okay, klik bawah circle. Di sini ada tangent radius. Mana dia akan bersentuh secara tangent. Pilih tangent radius. Okay, klik tangent radius. Dia akan tanya dan kita specify on object of first tangent. Okay, saya kata saya ambil bulatan sini. Okay, nampak tu, saya klik situ dan dia kata second tangent. Dia tanya second tangent, saya ambil line sini. Di mana kita agak dekat kat sini. Enter. Okay, sekarang dia akan tanya radius. Okay, radius. Okay, radius atas circle, kita dah tahu radius dia 65. Kita type R, enter, 65. Enter. Okay, sekarang dah dapat bulatan. Okay, nampak? Okay, nampak? Okay, kita dah nampak bulatan. Dah dapat bulatan. Dia menyentuh di sini, menyentuh di sini. Tangent. Okay, so proses seterusnya ialah kita trim je lah. Okay, trim. Okay, garisan kita pilih, garisan ni kita pilih. Bulatan ni kita pilih. Okay, bulatan ni juga kita pilih. Okay. Okay, mana kita buang, kita enter. Kita akan buang pertama yang sini. Buang pertama yang kedua yang sini. Dan yang ketiga kita buang. Oh, sekejap. Okay, kita buang. Dah. Okay, enter. Enter dulu. Sebab kita nak buang bulatan sini, sentuh sini sampai sini. Okay, sampai sini je. Okay, sampai sini. Kita trim sekali lagi. Sampai sini. Sepadan dia dengan okay, dengan garisan ni. Kita buang. Okay. Okay, siap? Nampak? Okay, dah siap. Okay, dah siap. Bahagian lengkung sini. Nampak? Mudah. Okay, mudah. Okay, line sambung sini. Dari sini sampai di sini. Sebab kita nak jadikan dia adalah garisan objek. Enter. Okay, nampak? Dah siap. Kita set sini. Sini sampai sini. Okay, sekarang dah proses nak buat ni. Okay, so proses nak buat yang jejari 40 ni. Jejari 40 ni kita berpandu kepada titik sini, yang mana dah pun ada jejari 30. Okay, yang ni proses mendapatkan tangent. Saya tahu dah belajar. Okay, jadi kita perlu buat satu bulatan yang jejari 30 tambah 40. Okay, dan juga satu lagi bulatan berpusat di sini yang berjejari 40. Okay, first thing kita buat, yang tadi duduk dalam tangent ni, kita ambil radius, center radius biasa. Okay, kita ambil circle untuk mula di pusat sini. Okay, dengan jejari 40 tambah 30, 70. R, enter, 70. Okay, nampak? Okay, nampak? Okay, so sekarang dah dapat satu bulatan. Bulatan ni hanya binaan sahaja. Okay, okay, kemudian kita akan buat lagi satu bulatan berpusat di ujung sini. Okay, pada R, enter, dia beri ialah 40. Enter. Okay, nampak? Ada titik persilangan sini dan titik persilangan sini. So, benda yang kita akan pakai ialah di sini lah. Kalau ikut kita buat jangka, kita buat lengkung sini sentuh saja. Sekarang kita buat bulatan. Dia nampak lah. Sebenarnya yang ni kita tak pakai. Kita pakai yang sini. Okay, saya akan buat satu bulatan. Okay, bulatan balik di persilangan sini. Intersection dengan R, enter, 40. Enter. Nampak? Dia sentuh situ dan dia sentuh sini. Okay, dia tak boleh lagi, mesti tepat. Okay, so sekarang saya akan trim. Trim saya akan bentuk di sini dan juga sini. Enter. Okay, sekarang nampak? Dah dapat. Okay, yang ni sebenarnya ni adalah bulatan garisan binaan. Okay, dua bulatan ni binaan. Okay, memang dalam binaan, cuma dia ada masalah yang teknikal saya kata tadi. Okay, tak apa. Okay, yang ni kekalkan. Okay, kekalkan. Jadikan dia, ini hanya saya saja buat. Okay, sebab dia color dia dah jadi black and white ni. Balik kepada layer. Kalau awak punya dalam keadaan layer, by layer tak ada masalah. Okay. Okay, kekalkan yang color hijau ni. Biarkan, sebab ini adalah satu proses pembinaan. Okay, yang ni yang dah tak mau pakai, kita delete. Yang putih ni juga kita delete. Okay, nampak? Ni apa yang lebih ni? Yang lebih ni pun tak nak ni. Ni apa? Oh, bukan. Itu garisan pusat. Okay, garisan pusat.
Okey. Jadi apa lagi? Okey, siap. Okey, siap, 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 siap. Siap 60, siap, siap. Okey, yang ni pun tak pakai. Okey, yang ni pun tak pakai, kekalkan. Okey, kekalkan balik yang tadi. Okey, tu ni. Okey, sekarang kita akan proses yang seterusnya mencantikkan dah. Yang ni kita jadikan semua ni adalah garisan objek. Okey, nampak kan? Semua garisan-garisan tercantum dia secara tangent. Okey. Oh, ada satu lagi. Baru teringat. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Kita. Okey, sekarang yang ni kita jadikan dia okey. Kita jadikan dia adalah garisan objek. Okey, ikut layer kita. Garisan objek. Okey, sikit. Okey, yang ni. Okey, kita akan trim, lupa trim. Okey, sebab tu kadang kita terlepas, terlupa. Okey, dah siap. Sebab tadi kita awal kita tak trim. Enter, kita bounce ni. Okey. Okey, enter, dah. Okey, siap lah kita punya jawapan. Okey, berapa minit? Pasti. Okay, so lepas tu jangan lupa save as. Okey, save as, standardkan awak punya nama. Okey, awak letakkan di awak punya desktop dulu pun tak apa. Okey, letakkan di desktop. Okey, letak terus di desktop. Okey, saya namakan sini. Okey, contoh awak punya kelas RBT apa-apa lah, RBT 1 kata, RBT 1. Okey, nama space sikit, ZUKRI. Okey, sengkang jawapan S1. Okey, ini standard dia. Okey, kita save. Pastikan file of type ni ACAD 2018. Okey, kita save. Okey, dia akan masuk sekarang kita punya file. Dah. Oh, dia tak mau sebab ada simbol ni. Okey, dia tak mau sebab ada simbol. Okey, RBT saya buat X lah. Okey, RBT 1, 2, 3 apa, 4 yang ikut kelas awak. Kita save. Okey, apa boleh masuk. Okey, tak apa, dia bagi masalah kita macam tu tak apa. Senang kita nak rujuk terus. Okey, so inilah jawapan untuk kita buat garisan-garisan yang berbentukkan tangent. Okey, menggunakan AutoCAD. Sebenarnya dia lagi simple. Okey, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.